Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak kongsikan dua kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Aimi. Aimi adalah seorang pelajar diploma kejururawatan di salah sebuah kolej kejururawatan kerajaan di Malaysia. Masa kejadian ni berlaku, Aimi dah semester 3. Biasanya, kalau kita tengok di ward-ward hospital kerajaan, student nurse semester 3 akan pakai uniform dengan calit berwarna biru di bahu. Aimi kata semester 3 ni adalah SEM yang paling ditunggu-tunggu oleh student-student nurse. Kenapa ditunggu-tunggu? Sebab SEM 3 adalah pengalaman pertama student-student kena rasa kerja shift malam. Banyak cerita dan kabar angin yang diorang selalu dengar daripada senior-senior pasal kerja shift malam ni. Kebanyakannya adalah tentang benda-benda paranormal. Katanya senior-senior, benda-benda ni biasanya akan beri salam perkenalan bila nampak ada muka-muka baru. Jadual kerja malam dah ditampal di notice board college. Jadi semua pelajar-pelajar semester 3 ni mula menyerbu notice board tu untuk tengok jadual kerja masing-masing. Dipendekkan cerita, Aimi punya giliran adalah bersama dengan roommate dia sendiri. Nama dia Ain. Dan giliran diorang berdua ni adalah di ward lelaki kelas 3. Bila diorang tengok tertulis nama ward lelaki kelas 3, diorang berdua berpandangan sesama sendiri. Diorang jadi macam tu sebab diorang berdua dah pernah praktikal di ward tu. Cuma bukan shift malam lah. Ward lelaki kelas 3 ni memang terkenal dengan kesibukan kerja. Banyak kerja. Ward yang penuh kelam kabut dan macam-macam lagi. Benda-benda yang tak sedap didengar. Setiap kali diorang posting di ward tu, ward lelaki kelas 3 tu, diorang selalu berdoa supaya shift cepat habis. Penat sangat-sangat bekerja di ward tu. Tambahan pula, nurse-nurse di ward tu semuanya garang. Hari yang ditunggu pun dah tiba. Aimi dan Ain dah pastikan semua barang-barang kelengkapan dah tersedia. Baju sejuk, makanan, kacang-kacang. Padahal satu pun barang-barang tu diorang tak guna. Kecuali baju sejuk lah. Sebab di ward tu memang tak ada masa untuk berehat-rehat. Nak minum pun kadang-kadang tak sempat. Dengan penuh semangat, diorang pun melangkah ke ward tu. Ward lelaki kelas 3. Sampai je di pintu masuk, terus terasa stres. Pesakit punyalah ramai. Sampai depan pintu pun ada katil pesakit. Masa tu ramai orang terkena demam denggi dan ditempatkan di ward tu. Masa Aimi dan Ain ikut pass report, diorang terkejut. Terkejut bila dengar total pesakit di ward tu ada 70 orang semua sekali. Sedangkan staf yang bekerja masa tu, satu shift cuma 5 orang saja. Campur dengan diorang berdua ni, student pelatih, dapatlah 7 orang. Selepas pembahagian tugas, macam biasa, diorang sebagai student memang kena buat kerja rutin. Diorang kena ambil bacaan tekanan darah, cek suhu semua pesakit, macam tu lah. Ain ditugaskan di kubikel depan, manakala Aimi pula ditugaskan di kubikel belakang. Untuk pengetahuan penonton, kubikel belakang tempat Aimi bertugas tu menempatkan pesakit-pesakit HIV dan juga AIDS yang memang dah teruk. Senang cerita, semuanya hanya menunggu ajal je. Semua pesakit tu memang tak ada saudara mara yang teman. Masing-masing dah terlantar di atas tilam. Selalu juga terjadi. Ada di antara pesakit HIV AIDS ni yang meninggal macam tu je. Meninggal senyap-senyap. Sebab memang tak ada monitor disambung pada diorang macam di ICU. Jadi, bila nurse buat round, cek setiap pesakit, tengok-tengok dah jadi mayat. Jasad pun dah sejuk. Jadi bermulalah pengalaman kerja malam diorang berdua, si Aimi dan juga Ain. Disebabkan banyak sangat kerja, tak terasa masa berjalan. Sedar-sedar jam dah menunjukkan pukul 3.30 pagi. Kebanyakan pesakit semua dah tidur. Aimi dah mula rasa sakit pinggang dan dia dah penat. Jadi Aimi pun nak duduklah pada masa tu, nak cari tempat duduk, nak rehat. Dari jauh, Aimi tengok Ain tengah duduk di kaunter belakang. Sebab kalau di kaunter depan, segan sikit nak duduk. Nurse-nurse yang senior selalu duduk dekat situ. Jadi Aimi pun pergilah join Ain duduk di kaunter belakang. Sambil duduk tu, diorang pun semak balik rekod-rekod pesakit yang diorang dah periksa tadi. Sedang leka buat kerja tu, tiba-tiba Aimi dan Ain terdengar bunyi drip stand. Drip stand ni adalah satu tiang besi yang biasa orang sangkut air tu kan. Air yang biasa sambung kat tangan tu. Tiang tu. Aimi dan juga Ain dengar tiang tu diseret di atas lantai ward. Terkejut juga Aimi dan Ain masa tu. Diorang berdua pun mula mencari daripada mana bunyi itu datang. Rupanya bunyi itu datang daripada seorang pesakit dari kubikel belakang. Tubuh dia kurus kering, tengah berjalan perlahan-lahan sambil heret tiang drip stand tu.
Aimi rasa pelik. Sebab tadi masa Aimi pergi periksa tekanan darah di kubikel belakang tu, pesakit ni macam dah tenat sangat-sangat. Tapi sekarang ni okey pula, siap boleh berjalan lagi. Aimi pun tanya pesakit tu, "Ya encik, ada apa? Kenapa cik tak tidur lagi ni?" Pesakit tu pun bercakap dengan suara yang lemah dan perlahan, Misi sibuk ke?" Aimi pun jawab, "Sibuklah juga, kenapa? Cik nak pergi ke bilik air ke?" Pesakit tu pun jawab, tak, nak minta tolong Misi sikit. Tolong pergi tengok pesakit dekat katil hujung tu. Saya rasa macam dah tak bernyawa dia tu dari tadi lagi. Tapi masa tu Misi sibuk. Bila saya tengok Misi dah duduk ni, saya panggil lah Misi minta tolong." Aimi dan Ain tanpa berlengah terus bergegas menuju ke katil hujung yang pesakit tadi cakap. Bila dah sampai dekat katil pesakit tu, Aimi dan Ain tengok pesakit tu berada dalam keadaan berbaring terlentang dan kepala dia mengiring ke tepi tingkap. Dalam keadaan kelam kabut tu, nak periksa nadi, nak panggil nurse senior, nak cek tekanan darah, Aimi lupa nak pandang muka pesakit yang tengah terbaring mengiring tu. Tiba-tiba, Aimi terasa tangan dia dipegang. Rupanya, Ain yang pegang dan goyang-goyangkan tangan Aimi. Bila Aimi pandang Ain, Aimi tengok mata Ain terbuka luas macam orang terkejut. Dan Ain sedang memandang ke arah muka pesakit tu. Bila melihat keadaan Ain macam tu, Aimi pun tengok muka pesakit tu. Masa tu barulah Aimi faham kenapa Ain terkejut. Pesakit yang terbaring atas katil tu adalah pesakit yang sama, datang dekat diorang tadi sambil heret tiang drip, minta pertolongan diorang. Muka Aimi dan Ain menjadi pucat. Tangan diorang menjadi sejuk. Dahi pula mula basah dengan peluh. Tiba-tiba mata Aimi jadi gelap. Akhirnya Aimi pengsan dekat tepi katil pesakit tu. Sedar-sedar, Aimi dah ada di bilik rehat asrama. Bila Aimi tengok dekat sebelah, Ain pun ada terbaring sebelah dia. Sebenarnya, diorang dua-dua pengsan semalam. Kesudahannya, Aimi dan Ain dibenarkan bekerja malam cuma sehari tu je. Itu pun tak sempat habis sebab diorang berdua demam teruk sampai kena hantar balik ke kampung untuk berobat. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Mansur. Kisah ni terjadi pada tahun 2013 di sebuah kampung di Bagan Serai Perak semasa Mansur balik bercuti di kampung. Pada satu hari, awal pagi, lebih kurang jam 3.30 pagi, telefon di rumah berdering. Mansur yang belum tidur pada masa tu mula rasa berdebar. Terus dia pergi angkat panggilan tu. Mansur rasa berdebar sebab selalunya kalau ada orang telefon awal pagi macam tu, mesti ada hal yang tak berapa elok terjadi. Dan memang betul tekaan Mansur. Ada orang meninggal dunia di Parit Sulaiman. Pihak keluarga arwah minta tolong Pak Saudara Mansur yang selalu menguruskan hal-hal kematian di kampung tu untuk datang segera sebab ada sesuatu yang diorang nak bincangkan. Mansur pun mengejutkan Pak Saudara dia. Lepas tu, Pak Saudara Mansur menelefon seseorang. Bila Pak Saudara Mansur dah selesai cakap telefon, dia pun datang dekat Mansur dengan muka yang serius. Dia minta tolong supaya Mansur pergi dulu ke rumah arwah dan dia akan menyusul kemudian. Mansur dengan rasa berat hati terpaksa bersiap dan menurut apa perintah Pak Saudara dia tu. Mansur tahu jalan nak ke kampung tu, Parit Sulaiman tu, sangat gelap dan jauh ke dalam. Mansur cuba untuk tak fikir benda yang bukan-bukan. Mansur start motor Honda Cup 70 milik ayah dia dan terus bergerak ke kampung arwah. Awal pagi tu cahaya bulan agak terang dan berkabus. Tiba di pintu gerbang masuk ke Parit Sulaiman, Mansur mula rasa tak sedap hati. Mansur rasa berdebar-debar. Tapi takkanlah dia nak balik semula ke rumah, nak patah balik. Mansur tekad terus menyusuri jalan tanah merah di kampung tu sambil mengelak lubang-lubang yang banyak. Jalan tu ada banyak sawah padi. Di kiri kanan jalan memang penuh dengan sawah. Mansur tak berselisih dengan sesiapa pun sepanjang perjalanan. Yang kedengaran hanyalah bunyi motor Honda Cup tua yang ditunggang. Mansur dah melepasi surau dan di hadapan Mansur sekarang ni ada sebuah selekoh panjang. Di kawasan tu memang tak ada rumah penduduk. Cahaya bulan yang terang membantu Mansur untuk tengok jauh ke hadapan selekoh. Masa itulah perkara menakutkan terjadi. Sampai di selekoh panjang tu, Mansur terpaksa memperlahankan kelajuan motor. Di kiri kanan selekoh tu adalah hutan belukar. Sampai di tengah-tengah selekoh panjang tu, Mansur ternampak ada susuk seorang wanita berbaju putih labuh dan mempunyai rambut yang sangat panjang, seolah-olah sedang terapung di atas rumput di tepi jalan. Betul-betul di penghujung selekoh berhampiran dengan tempat orang melepaskan air ke sawah. Serentak dengan penampakan tu, motor Honda Cup yang Mansur tunggang mula semput, tersengguk-sengguk dan terus berhenti. Tapi enjin motor tu tak mati. Mansur cuba untuk pulas throttle. Pulas throttle tapi tak boleh, tak jalan. Badan Mansur pun dah mula jadi lemah. Dia nak pulas throttle tu pun tak larat.
Badan Mansur tak boleh bergerak, terkaku di atas motor. Mansur jadi macam tu sebab dia tengok wanita yang berambut panjang tadi sekarang ni berdiri betul-betul di depan dia. Wajah wanita tu hanya kelihatan putih, tanpa mata, hidung ataupun mulut. Mansur hanya terkaku melihat benda tu dengan jelas. Terkumat kamit mulut Mansur membaca surah-surah yang dia ingat. Tapi benda tu tetap tercegat berdiri dekat situ. Masa tu angin mula bertiup dan makhluk tu dengan rambut panjang dia mula bergerak terapung-apung di kawasan tu. Kawasan tu tiba-tiba berbau wangi. Wangi yang tak dapat Mansur jelaskan. Tak dapat Mansur nak ceritakan macam mana perasaan dia masa tu. Mata Mansur tak berkelip tengok jelmaan wanita tu. Berulang kali Mansur baca ayat kursi. Mansur kuatkan semangat. Dia tunduk, dia ambil tanah merah dan juga pasir yang ada di kawasan tu. Dia mula baca ayat kursi dan ulang sebanyak 7 kali. Lepas tu, Mansur sekuat hati bertakbir. Allahu Akbar. Dan terus campakkan tanah dan pasir yang dia ambil tadi ke arah jelmaan tu. Masa tu, throttle motor Mansur mula berfungsi semula. Dah boleh pulas throttle minyak motor tu. Mansur tanpa membuang masa, terus memecut meninggalkan kawasan tu. Masa Mansur melepasi jelmaan tu, memang Mansur nampak benda tu masih lagi ada, berdiri dekat situ. Masa tu, benda tu dalam keadaan terapung, agak tinggi. Dan kelihatan seolah-olah berada di atas air. Bila Mansur tengok benda tu tak hilang, Mansur lunjurkan badan dia ke hujung seat belakang, tundukkan kepala dan terus pecut. Mansur takut. Takut benda tu tumpang duduk di atas seat motor dia. Masa tu Mansur tak kira dah, segala lubang Mansur redah. Dia dah tak elak dah lubang-lubang yang ada atas jalan. Mansur dah tak toleh ke belakang. Sampai saja di rumah arwah, muka Mansur dah pucat. Motor tak sempat tongkat, Mansur lepaskan macam tu je. Sampai terbalik motor Honda Cup ayah dia. Sebab dia dah terlalu takut. Lepas tu, Mansur terus meluru ke tempat orang ramai berkumpul. Orang ramai yang ada dekat situ terkejut tengok kelakuan Mansur. Tiba-tiba bahu Mansur ditepuk. Orang yang tepuk bahu Mansur tu bernama Pakcik Deris. Pakcik Deris tanya Mansur, "Kenapa kau ni? Dah terkena ke?" Seakan-akan dia tahu apa yang Mansur alami dalam perjalanan tadi. Mansur tak boleh nak bercakap. Dia diam je. Pakcik Deris mula membaca sesuatu dan hembus ke muka Mansur. Lepas tu, Pakcik Deris masuk. Dia pergi ambil air dan dia baca sesuatu lah. Pakcik Deris kemudiannya bagi air tu kepada Mansur dan suruh Mansur minum. Selepas Mansur minum air tu, barulah dia rasa okey sikit. Mansur pun ceritalah apa yang berlaku dekat dia. Lepas dengar apa yang Mansur cakap, Pak Deris mula bercerita. Katanya, tempat tu memang selalu orang jumpa benda-benda tak elok. Tak lama lepas tu, Pak Saudara Mansur sampai bersama dengan orang-orang masjid, menaiki satu kereta. Bila dah keluar daripada kereta, dia berbual sekejap dengan Pakcik Deris. Sambil tersenyum memandang ke arah Mansur. Lepas tu, Pak Saudara Mansur datang dekat Mansur dan tanya, "Macam mana? Engkau okey ke tak ni?" Mansur pun jawab, "Alhamdulillah, okey je. Cuma rasa terkejut." Pak Saudara Mansur tanya lagi, "Nak balik sekejap lagi? Berani ke tak ni?" Mansur pun jawab, "Tunggu lepas subuh dululah baru balik." Lagipun pada masa tu dah pukul 3 lebih. Dah dekat pukul 4 pagi. Tak lama lepas tu, selepas subuh, barulah Mansur balik ke rumah. Itu pun ikut jalan lain. Sampai sekarang Mansur tak pernah lagi guna jalan yang ada selekoh panjang tu. Daripada apa yang Mansur dengar, memang ramai dah orang terserempak dengan benda tu dekat selekoh panjang tu. Ada yang pernah terjunam dalam parit sebab terkejut, dan ada yang lari tinggalkan motor. Itulah pengalaman pertama Mansur. Nampak jelas makhluk daripada alam lain. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.